Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sambungkan daripada video yang sebelum ni. Kita dah fahamkan konsep berkenaan dengan macam mana kita nak buat analisis terhadap prestasi iklan kita. So, dalam video kali ini saya akan share macam mana kita nak monitor data-data yang kita dah bincangkan dalam video sebelum ni. Macam mana kita nak monitor dan macam mana kita nak tengok daripada mana source mana. Okay, so saya share dulu saya punya Facebook. Okay, so kita pergi kepada Ads Manager. Ini dia interface untuk Ads Manager. Jadi kat sini kita boleh nampak ada daripada lifetime, ni jenis-jenis campaign yang kita dah jalankan dan sebagainya. Ada bahagian pecahan subfolder daripada account overview, campaign, ad set dan juga ads. So kat sini semua jenis campaign yang kita pernah jalankan lah. Dan data-data ni memang kita dapat daripada bila kita jalankan iklan, Facebook dia akan simpan, dia akan analisis dan kita just boleh tengok analytics untuk data ni. Okay, so benda yang paling penting kita kena dapatkan data ni, dia bergantung kepada time frame yang kita pilih. Okay, kalau nak tengok the whole idea ataupun let's say tuan-tuan dan puan-puan nak tengok current punya result, tuan-tuan boleh klik pada today ataupun 7 hari yang lepas dan sebagainya. Jadi time frame ni memang akan mainkan peranan yang penting untuk kita study tentang prestasi iklan. Dia iklan-iklan ni memang dia sentiasa berubah daily. Jadi kalau saya boleh sarankan, biarkan je pada lifetime. Okay. Alright. Dia biar dia sesuai dengan data yang kita nak tengok lah. Okay. Yang saya beritahu ni semua adalah senarai campaign. Jadi bila kita buka Ads Manager ni, dia memang akan tunjuk dari segi result, reach dan juga amount spend lah. Maknanya ni memang setting yang kita boleh tengok. Tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, kita boleh pilih, kita boleh be selektif untuk tengok jenis iklan yang data iklan mana, prestasi dia dan sebagainya. Okay, so the best practice, saya suggest tuan-tuan dan puan-puan klik dekat kolom sini. Tuan-tuan dan puan-puan cari performance and click. Klik je performance and click ni. So dia akan tunjuk dari segi reach, frekuensi, dia dah jadi lain, dia ada penambahan. Okay, so reach, frekuensi, kita tengok berapa banyak amount spend. So dekat sini yang paling penting dia dah ada CTR sekali. Okay. So macam CPC ni tak apa, kita boleh abaikan dia cost per click. Dari segi yang lain, macam impression ni saya ceritakan tadi, berapa banyak jumlah iklan kita keluar, berapa kali. Kalau beza impression ni dengan reach, berapa orang yang dapat kita punya iklan. Okay. So kita nak tahu impression ni, reach ni, dia kali dengan frekuensi, dia akan dapat data set ni untuk impression ni. Okay, so kalau dari segi detail, SPR ni cost per 1000, maknanya berapa banyak yang kita kena bayar lah. The average cost untuk iklan kita per 1000 kali. Okay. Basically sini pun dia dah banyak bagi detail lah, mana kita boleh explore sikit dan ambil tahu. Alright. So kalau kita buat klik ke website, dia ada klik link ni, mana berapa cost, berapa orang ada banyak klik kita punya link tersebut. Okay. Dia jumlah klik ni adalah jumlah keseluruhan daripada waktu iklan, time frame iklan tu berjalan. Biasa macam kalau CTR ni, kita akan try target
3% ke atas lah. Kalau 3% ke bawah, memang kita, sebagai contoh, CTR 3% ke bawah ni kita boleh anggap iklan tersebut tak berkualiti, dia tak efisien. Jumlah dia juga, jumlah kos pun akan jadi semakin tinggi berbanding dengan CTR yang prestasi dia, percentage dia besar, maknanya jumlah kos dia pun jadi semakin rendah. Okey, tapi dia ada satu situasi yang mana kalau CTR tuan-tuan dan perempuan rendah, jumlah tinggi, tetapi berlakunya sales tuan-tuan dan perempuan sangat bagus, itu sudah cukup untuk mendefinisikan bahawa iklan tersebut boleh melakukan jualan. Cuma dari segi setting mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh perbaiki lagi lah. So bagi saya macam tu, pandangan peribadi saya, mana kalau CTR tu rendah, kita terjemahkan bahawa iklan tu tak berapa menarik lah, mungkin gambar atau copywriting. Okay, so kena faham kita buat iklan ni bukan kita nak CTR ni tinggi, dia hanya indikator je. Yang penting iklan kita ni functional untuk membuat sale, functional untuk menghasilkan profit buat kita. Okay, so selain daripada tu, tuan-tuan dan perempuan boleh pilih lah, boleh tukar-tukar. Contoh, kalau tuan perempuan dah buat iklan video sebelum ni, kita klik iklan video. Okay, bila kita buat iklan video, maknanya kolom ni dia dah berubah. Kita select video engagement ni, data dia berubah. So kalau kita tengok, okay, dari segi impression ramai banyak orang tengok dan sebagainya. Tapi mana kita boleh nampak berapa persen orang tengok pada 100%, pada 95%. Okay. So kita boleh tengok perbezaan dia. Maknanya kalau orang tengok 2 second 700 lebih, kos dia baru 6 sen. 500 lebih, kos dia dah semakin meningkat. Semakin lama, kos dia meningkat sikit lah. Tapi impact dia masih lagi bagus. Dan kebanyakan iklan video ni, kos dia masih lagi rendah. Maknanya kita masih mampu untuk tolerate lah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan buat iklan, saya pun memang cadangkan untuk buat iklan menggunakan video. Sebab kos dia memang murah, tak mahal. Kalau kita tengok pun bersen-sen je. Jadi selain daripada tu, psikologi kita tengok video ni pun kita rasa teruja, kita rasa macam terbawa sekali dalam penghasilan video tu, cerita video tu. Okay. So ini data-data yang kita boleh tengok berapa persen orang tengok kita punya iklan video. Jadi saya boleh buat satu kesimpulan, maknanya kalau untuk buat video ni, bila terlampau panjang, semakin panjang jadi semakin sikit jumlah orang tengok. Melainkan kita punya iklan ni macam menarik ataupun betul-betul impactful, baru orang boleh tahan sampai penghujung. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada message, ada nak jual apa-apa ke, daripada awal tu memang kita dah create, kita dah bagi tahu dia orang, untuk dia orang dekat dalam kepala, dan ulangkan kembali penceritaan tu dalam sebelum video tersebut berakhir. Okay, jadi ni antara tempat yang tuan-tuan dan perempuan boleh explore lah, boleh tengok balik. Ada juga yang tanya dengan saya, bila iklan dah berjalan dia tak function, macam mana dia nak tutup iklan tersebut. So nak tutup iklan ni, just kita boleh off-kan je dia daripada berjalan. Okay, so bila dia aktif, kita buka iklan ni. So kita nak tutup balik, just klik je dekat sini. Okay, so iklan ni tutup. Saya dah deactivate kan campaign tersebut. Okay,
So biasa balik kita akan tengok dalam masa sehari atau 2 hari, kita just monitor dari segi reach dia, balik pada reach, balik pada kita punya frequency, click to CTR. Okay. So dari situ kita boleh nilaikan iklan mana yang berjalan dengan baik. Contoh kita dah belajar buat split test tadi, kita dah ada 3-4 iklan. Jadi dari situ pun kita dah boleh set lah. Okay, contoh kalau iklan A, B, C, D, A yang paling bagus, B, C dan D ni kita rasa dah tak perform, kita tutup, kita optimize je iklan pada A tu, kita tambahkan bajet ataupun lifetime iklan tersebut berjalan. Okay. Jadi ni sedikit sebanyak sharing berkenaan dengan cara macam mana kita nak monitor kita punya iklan dan berapa kos kita punya per iklan. Jadi macam part yang paling penting saya recap, tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam Ads Manager ni. Jadi dalam interface dia, kemudian make sure time frame ni pada time frame yang tuan-tuan dan puan-puan nak kaji. Kemudian pilih selektif pada iklan yang tuan-tuan nak tengok. Kemudian barulah kita pilih apa data yang tuan-puan perlukan untuk kita lihat lah. Kalau iklan berbentuk video, kita pilih video engagement lah. Kalau berbentuk engagement yang lain ke, boost dan sebagainya, kita boleh klik pada performance and click. Okay, so sampai sini dulu. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan clear macam mana nak monitor iklan tuan-tuan puan. Nanti dalam video seterusnya saya akan explain dengan lebih lanjut bagaimana kita nak baiki atau kita nak improve kita punya prestasi iklan. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan boleh ikuti, boleh faham, boleh dapatkan sedikit ilmu daripada kongsian daripada saya ni. Jadi jangan lupa untuk subscribe saya punya YouTube, komen untuk menambahbaikan konten, dan saya akan bertemu tuan-tuan dan puan-puan pada siri video yang seterusnya.